Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isyaf bin Abdul Rastani, nombor metrik 058743. InsyaAllah pada hari ini saya akan menceritakan sedikit pengenalan zina. Terdapat dua takrif zina. Daripada segi bahasa ialah yang membawa maksud membuat maksiat ataupun berzina. Manakala daripada segi istilah ataupun dipanggil syarak yang membawa maksud memasukkan zakar iaitu kemaluan lelaki ke dalam faras iaitu kemaluan wanita yang haram baginya yang boleh dikenakan had. Dalil Al-Quran yang berkaitan dengan zina firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a yang membawa maksud dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Daripada surah Al-Isra ayat yang ke-32. Di sini terdapat dua jenis zina, iaitu pertama zina muhsan dan kedua zina ghairu muhsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Qushayri bin Muhammad Razali. Nombor metrik saya ialah 058149. InsyaAllah saya akan menerangkan serba sedikit mengenai zina muhsan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan zina muhsan? Takrif zina muhsan. Zina muhsan adalah seseorang lelaki atau perempuan yang melakukan perbuatan zina sedangkan mereka telah berkahwin atau pernah berkahwin dengan akad yang sah dan telah melakukan persetubuhan. Hukuman zina muhsan. Sekiranya ia telah memenuhi ciri-ciri muhsan, iaitu baligh, berakal, merdeka dan pernah bersetubuh dalam akad nikah yang sah, maka hukumannya ialah direjam dengan batu sampai mati. Di dalam Al-Quran tidak ada dinyatakan dalil mengenai hukuman penzina muhsan maupun ayat Al-Quran yang berbunyi Asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjumuhuma al-battah, yang bermaksud lelaki tua dan perempuan tua yang telah berzina maka hendaklah direjam kedua-dua mereka. Ayat ini telah pun dinasahkan, namun hukumannya masih digunakan. Hal ini kerana hukuman penzina muhsan telah disabitkan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Antara hadis Nabi SAW yang mafhumnya berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang lelaki telah datang menghadap Rasulullah SAW di dalam masjid. Lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan zina." Rasulullah SAW berpaling ke arah lain, yakni seperti tidak melayannya. Lelaki itu mengulangi pengakuannya sebanyak 4 kali. Setelah lelaki itu membuat pengakuan sebanyak 4 kali, akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Adakah engkau gila?" Dia menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Adakah engkau telah berkahwin?" Dia menjawab, "Iya." Lalu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, "Bawalah lelaki ini pergi dan rajamlah dia." Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Zafri bin Rushdad, nombor metrik 058446. InsyaAllah saya akan menerangkan sedikit mengenai tajuk ini, iaitu zina bukan muhsan. Jadi, apakah itu zina bukan muhsan? Takrif zina bukan muhsan. Zina bukan muhsan itu adalah seseorang lelaki ataupun seorang perempuan yang melakukan perbuatan zina yang mana mereka belum pernah berkahwin lagi sebelum itu. Seterusnya adalah hukuman zina
hukuman bagi mereka adalah disebat 100 kali dan dibuang negeri setahun. Dalil tentang sebatan adalah daripada surah An-Nur ayat yang kedua, mafhumnya yang berbunyi, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah disaksikan hukuman seksanya yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Bagi yang seterusnya, dalil bagi dibuang negeri setahun adalah iaitu datang daripada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terimalah daripada aku, di mana Allah telah menetapkan hukuman bagi wanita-wanita ini dara dengan turuna akan disebat 100 kali dan dibuang negeri setahun, dan bagi wanita dan lelaki yang pernah berkahwin akan disebat 100 kali dan direjam. Syarat pensabitan kesalahan zina. Yang pertama, ikrar. Yang kedua, saksi. Ikrar bermaksud pengakuan. Saksi pula bermaksud orang yang melihat peristiwa. Apakah syarat ikrar? Yang pertama, baligh dan berakal. Kedua, pengakuan secara pilihan. Ketiga, pengakuan secara lisan. Keempat, dilakukan di hadapan hakim. Orang yang hendak menjadi saksi hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, Islam. Kedua, baligh dan berakal. Ketiga, mempunyai panca indera yang sihat. Keempat, 4 orang lelaki yang adil. Hikmah pengharaman zina. Pertama, menjaga kehormatan wanita. Kedua, mencegah percampuran nasab. Ketiga, menjaga ketenteraman rumah tangga. Keempat, mencegah penyebaran penyakit. Kelima, mengelak pembuangan bayi. Sekiranya seseorang berzina namun perbuatannya tidak diketahui sesiapa, adakah telah gugur dosanya dengan bertaubat tanpa menjalani sebarang hukuman? Jumhur bersepakat hukuman telah gugur selagi mana perbuatan tersebut tidak diadukan kepada hakim. Perbuatannya lalu termasuk dalam perkara disembunyikan aibnya oleh Allah.